Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat menonton dan selamat datang kembali ke siri video Etika Alam Sekitar dalam tema ketiga, iaitu kita akan merenung berkenaan dengan makanan dan pembaziran. Satu topik yang amat panaslah kiranya, berkenaan dengan sisa-sisa makanan dan bagaimana ia boleh membantu ataupun membuat pencemaran dan perubahan iklim dan kepanasan global. Tuan-tuan, Islam mengajar kepada umatnya agar makan dan minum tidak berlebih-lebihan, kerana berlebih-lebihan itu termasuk perbuatan syaitan, dan syaitan adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagai dijelaskan dalam kitab Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apakah hubungan makanan dengan pertukaran iklim? Makanan perlu dihasilkan, dihantar, dibagikan, disiapkan, dan akhir sekali selepas dimakan, sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa bahan masakan tadi dibuang akhirnya. Setiap satu dari tahap-tahap ini di atas akan mengeluarkan gas greenhouse ataupun gas rumah hijau, dan gas rumah hijau ini memerangkap cahaya matahari dan mengakibatkan perubahan kepada iklim. Hampir 1/3 daripada penghasilan gas rumah hijau adalah disebabkan oleh makanan dan pemakanan. Kebanyakannya terhasil dari pertanian dan penggunaan tanah, seperti gas metana daripada tai-tai haiwan, nitrous oxide daripada baja, dan karbon dioksida dari penebangan hutan untuk pertanian dan lain-lain, dan juga lain-lain pengeluaran dari pertanian. Tambahan lagi, pengeluaran gas rumah hijau dijana atau terhasil daripada refrigeration ataupun penyejukan dan transport makanan ataupun pembawaan makanan dari setempat ke setempat, proses industri pengeluaran makanan, pembungkusan dan pengetinan, membuat makanan dalam tin, dan akhir sekali pengurusan sisa makanan. Jenis-jenis makanan yang menghasilkan gas rumah hijau yang paling banyak, jenis yang mengeluarkan gas rumah hijau yang paling banyak adalah makanan yang berasaskan kepada daging, kepada tenusu, udang, ternakan, adalah berkaitan dengan pengeluaran gas rumah hijau yang tertinggi, kerana pengeluaran daging memerlukan padang ragut yang dihasilkan
daripada pemotongan pokok yang menyebabkan perlupusan karbon dioksida yang tersimpan di dalam hutan. Ternakan seperti kambing dan lembu mengeluarkan metana dari penghazamannya. Tai lembu dan baja kimia pada tumbuhan yang perlu bagi pertanian mengeluarkan nitrous oxide yang merupakan satu-satunya green ataupun gas rumah hijau yang kuat. Ladang udang ternakan mengurangkan paya bakau yang dimusnahkan untuk kolam udang. Jadi makanan yang berasaskan tumbuhan atau tumbuhan-tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran, kekacang, gunakan kurang tenaga, tanah dan air, dan mengeluarkan gas rumah hijau yang kurang daripada makanan yang berasaskan daging. Cuba lihat di rajah ini, kita nampak bahawa tiap-tiap kilogram gas rumah hijau yang diperlukan untuk tiap kilogram makanan. Umpamanya, kalau kita tengok daging lembu perlukan 70 kilogram daripada gas rumah hijau untuk mengeluarkan 1 kilogram makanan. Kambing 39.7 atau 40. Shellfish seperti ketam, udang dan seterusnya 24. Cheese 24. Shellfish tadi 26.9. Cheese 24. Ikan 13.6. Khinzir 12.3. Ayam 9.9. Dan seterusnya telur, nasi dan lain-lain bijiran, susu, tofu, legum, bread ataupun roti dan pasta, buah-buahan, sayur-sayuran dan kekacang. Itu semua kurang daripada 4.7 dan kekacang 0.4. Jadi kita nampak bahawa untuk mengeluarkan 1 kilogram makanan memerlukan begini banyak kilogram greenhouse gas ataupun gas rumah hijau yang dikeluarkan. Cara-cara menguruskan sisa makanan. Ini merupakan satu pembaziran yang besar dan menelan perbelanjaan yang besar bagi pengurusannya. Kos makanan untuk merawat sisa makanan yang dibelanjakan setiap isi rumah di Malaysia dijangkakan meningkat kepada ringgit Malaysia 160 hingga ringgit Malaysia 400 menjelang 2025 daripada 60 hingga 150 ringgit Malaysia sekarang. Setiap hari rakyat Malaysia menghasilkan 38,000 tan sisa pepejal dan 17 tan adalah sisa makanan. Dianggarkan 4,046 tan ataupun 1/4 daripada komposisi sisa makanan adalah sisa yang boleh dielakkan. Ini boleh menampung untuk pemakanan 3 juta orang 3 kali makan sehari. Amalan penyediaan makanan berlebihan serta pembaziran makanan perlu dielakkan. Tren membuang sisa makanan meningkat antara 15 hingga 20% setiap kali musim perayaan.
kempen hargai makanan oleh NGO non-government organisation dan sukarelawan serta badan-badan korporat seperti SW Corporation memfokuskan kepada premis makanan serta restoran, hotel, pusat penjaja dan mengumpulkan sisa-sisa makanan yang baik belum dimakan untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan. Setiap Muslim haruslah mencontohi Rasulullah SAW. Beliau makan ketika lapar dan minum hanya ketika haus serta berhenti sebelum kenyang. Hadis Nabi SAW artinya, kamu adalah satu-satunya kaum yang tidak makan sebelum lapar dan apabila makan tidak sampai kenyang. Dan lagi, hadis Nabi SAW artinya, janganlah sekali-kali makan dan minum terlalu kenyang, kerana sesungguhnya hal tersebut dapat merosak tubuh dan dapat menyebabkan malas mengerjakan solat. Dan sederhanakan kalian dalam kedua hal tersebut, kerana sesungguhnya hal ini lebih baik bagi tubuh dan menjauhkan diri dari sifat israf ataupun sifat berlebihan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi apakah yang harus kita buat? Antaranya, kurangkan pembaziran sisa makanan. Hampir 1 bilion tan makanan ataupun 17% dari bahan makanan menjadi sisa yang dibuang setiap tahun. Makan makanan yang lebih sihat, umpamanya lebihkan makanan berasaskan tumbuhan-tumbuhan. Kurangkan sisa pembuangan. Mengurangkan keluaran gas rumah hijau dan elak pembaziran makanan untuk kesejahteraan generasi akan datang. Jangan buang makanan. Sisa makanan boleh dikitar semula dengan membuat kompost untuk mengurangkan metana dan karbon dioksida dari sisa organik. Gunakan beg semula jadi apabila membeli belah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.